Salam sejahtera. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi, keluarga, pengurusan keluarga dan tenaga kerja TNB, terima kasih atas penghargaan diberikan dan kesempatan untuk bersama-sama. Dan choir Kolej Melayu, ini kerana ramai old boy di TNB ni. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama menyerikan majlis mengenang lipatan sejarah dan kegemilangan TNB setelah berkhidmat kepada rakyat dan negara selama 75 tahun. Tapi yang menarik dalam pencapaian ini ialah kesediaan pengurusannya untuk melakukan anjakan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ada ketika awal di mana fokusnya itu menyediakan bekalan elektrik kepada negara dan rakyat, tetapi ada pemusatan terutama setelah perubahan kerajaan di bawah pimpinan Tun Abdul Razak, di mana penekanan tentang kemudahan elektrik luar bandar, desa dan pedalaman ditingkatkan. Dan selepas itu diperkenalkan perswastaan. Pada masa itu saya baru lagi ambil alih jawatan Kementerian Kewangan dan saya kenang benar jasa dan komitmen dan khidmat cemerlang oleh pengurusan terutama di bawah pimpinan Tan Sri Ani Arub, Allahyarham. Suatu hal yang sangat menarik yang pernah saya himbau sebelum ini ialah pertemuan setahun dua dengan pengurusi dan pengurusan untuk melaporkan kejayaan dari sudut keuntungan, tahap kecekapan yang dicapai setelah diswastakan. Saya mula dengan ucapkan penghargaan kepada mereka dan terus saya tekankan bahawa ada tugas-tugas utama. Dia bukan satu syarikat korporat yang harus bangga dengan keuntungan dan tahap kecekapan, tetapi harus prihatin. Pertama, biar ada pembelaan yang wajar dan adil kepada setiap pengurus dan pekerja serendah-rendahnya. Mana-mana agensi, institusi, syarikat tidak akan berjaya hanya dengan kepintaran pengurusan yang diperlukan, komitmen dan disiplin tenaga kerjanya di semua peringkat. Kita lihat satu dewan yang bersih, mana yang tukang membersihkan itu harus dipikir. Kita ada persediaan makanan, maknanya yang menyediakan makanan harus diambil kira. Itu pendekatan kita. Apalagi apabila kita perkenalkan konsep negara madani ini. Mau negara itu pacu pertumbuhan yang mampan dan segar, yang lebih rancak, tetapi tidak tinggal dasar yang semasa. Tuntutan baru termasuk transformasi digital, transisi tenaga, pelan perindustrian. Kalau dibilang semiconductor, the front end, semua itu harus diambil kira. Tapi dalam masa yang sama, kecekalan kita dalam memastikan bahawa kita itu istimewa kerana kita itu manusiawi, kerana kita ambil berat dan prihatin prinsip ihsan, compassion, dan menghargai setiap sumbangan semua pekerja di semua peringkat. Barulah korporat itu menjadi suatu tradisi dan budaya yang sihat.
Sekarang umpamanya pengurusan TNB tercabar kerana ketergantungan kepada tenaga awal arang batu mesti beralih. Dunia menuntut sedemikian. Saya malam tadi dalam dialog Forum Ilmuwan Malaysia anjuran kerjasama dengan Petronas, saya himbau satu pengalaman. Ya. Di antara tokoh sarjana yang mula bicara soal cabaran iklim, persekitaran dan melahirkan umat yang seimbang, itu adalah Hussein Nasr dari George Washington University dalam karya dia Man and Nature, bahawa kejayaan itu bermakna mempertahankan ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya, bahawa Allah harus angkat darjat kita sebagai umat yang pertahankan keseimbangan, equilibrium. Dan equilibrium itu bukan saja rohani dan jasmani, tetapi juga man and nature, persekitarannya. Karena kalau tidak dipertahankan keseimbangan itu, akan berlaku fasad, corruption, kerusakan di dunia. Dan keseimbangan itu bermakna tidak boleh ada pencerobohan, tamak haloba, mengganas hutan, rimba, bukit bukau dan sungai, sehingga kerusakan berlaku. Itu mengingatkan kita tentang keperluan mengawal nature supaya tenaga asli itu dipertahankan. Barulah boleh jadi contoh. Dia tidak jadi contoh hanya dengan melahirkan atau mengeluarkan, melontarkan kata-kata atau idea, tetapi dengan menjadikan kita umat yang seimbang, to maintain the equilibrium, itu melalui contoh syuhada'a 'alan nas kepada manusia. Sekitar 10 tahun sebelah situ, 70-an, di dunia intelektual sarjana digemparkan, dikejutkan dengan laporan dalam keadaan dunia memacu pertumbuhan, bersaing, dan mula meyakini bahawa hidup ini hanya dengan pertumbuhan ekonomi. Dunia dikejutkan oleh kumpulan pemikir Club of Rome bahawa ada limit, had kepada pembangunan, terutama bila berlaku kerusakan persekitaran yang menyebabkan dunia tercabar. Di antaranya adalah penggunaan arang batu. Ini bersama dengan karya Barbara Ward, Only One Earth. Tetapi dia tidak mempengaruhi penguasa. Pimpinan politik mengenepikan pandangan sedemikian. Semuanya gairah tertumpu untuk membangun ekonomi tanpa memikirkan soal keadilan, kesaksamaan, pengagihan kekayaan atau kerusakan di bumi. Sekarang rakyat, pimpinan kian sedar. Belum amat terlambat tapi agak terlanjur bagi saudara yang mengikuti rencana yang sangat mengesankan oleh Al Gore, Invincible Truth, itu akan faham betapa cuainya manusia kerana keterlanjuran akibat tamak haloba untuk mengaut kekayaan dan keuntungan tanpa memikirkan kesan bagi generasi akan datang. TNB sekarang setelah rekodnya yang cemerlang dalam pelbagai bidang, sekarang tercabar untuk segera melakukan peralihan, membuat persiapan. Sebab itu saya ucap tahniah dan terima kasih kepada pengurusan kerana terus
merangka melalui penyelidikan yang rapi dan mencari jalan dan kaedah supaya peralihan tenaga yang disebut energy transition itu berjalan dengan rapi dan berkesan. Dan sekarang sudah tahu tentang TNB dengan Green Building Index, dengan laluan Green Lane Pathway. Ini semua istilah-istilah baru yang tak pernah didengar, difikirkan oleh pengurusan lama. Ini yang saya sebutkan, kalau istilah Jerman dia kata Zeitgeist, tuntutan zaman. Kalau kita mau maju dan pastikan Malaysia ini berjaya, kita harus punyai keupayaan, kecekalan untuk bertindak, merubah, bertindak dengan segera dan dengan berani. Kita tidak boleh mengharapkan negara ini berkembang, maju kalau kita masih berceloteh dalam soal-soal pici-picisan, bergaduh dalam soal-soal titik bengek, dan tidak menumpukan perhatian kita ke arah bagaimana harus kita menjamin pertumbuhan ekonomi yang mampan dan melaksanakan peralihan tenaga dengan jaya. Hari ini Malaysia dalam banyak hal, dan tahniah kepada TNB, kita agak ke depan dalam energi transisi. Nanti Tan Sri Razak kata puji ni, saya baru bagi kopi kosong tadi. Dan ada yang ditekankan malah kesediaan TNB, kerana sekarang ada umpamanya third party access. Saya faham benar, kerana ini menggusarkan TNB. Ini laluan tradisionalnya untuk mengaut keuntungan, dan ini dipatahkan third party access. Kemudian penambahan kemudahan solar, dan sekali lagi TNB dengan kebijaksanaannya menerima ini adalah kenyataan baru yang mesti diterima dan dijayakan. Maknanya kita harus beralih kepada bidang lain. Apa dia kelemahan besar kita? Kita akan pengurusikan ASEAN tahun depan. Dan apa dia fokus kita? Dua-dua melibatkan TNB. Ini cabaran besar. Better get cracking, I tell you. Two main challenges and priorities for ASEAN when we assume the chairmanship next year. To ensure that we, Malaysia and the region, becomes a major hub for energy in this region. And secondly, to ensure that there is what is called as ASEAN grid, which precisely means that the transmission from the traditional Pakar Pasir Gudang has to be strengthened with new facilities, whether it is energy from Sarawak to Johor or from Laos to Singapore through Malaya. This is what called a national and the ASEAN grid. Ini cabaran besar kerana jumlah pelaburan itu puluhan bilion ringgit, dan saya percaya TNB sekarang sedang merangka bidang itu, memikirkan bagaimana harus kita jayakan. Dan kerajaan sedar bahawa pelaburan ini terlalu besar, dan kerajaan sedang memikirkan cara-cara supaya TNB bersama dengan kelompok-kelompok yang lain menjayakan ASEAN Grid ini. Saya juga ucap terima kasih kerana saya di antara yang menekankan urusan tahu benar tentang kecepatan, kepesatan langkah-langkah diambil.
Dan walaupun hari ini nampak saya cakap manis-manis, tapi pihak pengurusan tahu. Saya kata umpamanya kerjasama TNB Petronas untuk pastikan tenaga terapung di Kenyir disegerakan. Dan saya ucap terima kasih walaupun saya bising-bising sikit. Itu sekadar bagi sedikit kejutan, tapi rupanya saya bicara depan pengurusan yang cukup cekap dan main. Malah mereka telah siapkan peluncurannya di Kenyir bulan lalu, tapi kebetulan saya dari Vientiane dan Azizah agak kurang sihat. Saya kata dalam menghadapi lalui liku-liku hidup yang getir, pasang surut, lebih banyak surut dari pasang. Kalau dalam 10-20 tahun yang lalu lebih banyak di penjara dari di luar. Jadi saya kata berilah peluang saya sekurang-kurangnya pagi itu saya jaga dan temani Azizah di hospital. Jadi saya mohon maaf kepada TNB dan Petronas kerana terpaksa menangguhkan, dan insya-Allah saya akan sama-sama dengan TNB dan Petronas untuk menyaksikan peluncuran projek energi terapung yang terbesar di negara di Kenyir bulan depan. Baik, yang lain soal-soal teknikal itu bukan kerja saya. Ini kerja juru-juru pakar-pakar di TNB. Dan seperti mana saya sebut tadi, kalau sudah tahu ikuti perkembangan TNB ini, saya tahu benar sebab LLN dulu tu, pejabat dia dekat dengan yayasan anda, pejabat ABIM di jalan di mana? Dekat Universiti Melaya, Jalan Universiti. Jadi saya beritahu Tan Sri Razak rahsia, dia tak tahu sebab dia elit di atasan sedikit. Saya beritahu dia rahsia. Sepanjang saya hidup gelora dengan tekanan, itu dukungan daripada tenaga daripada LLN TNB itu sangat mengesan. Terima kasih banyak saudara. Dan satu perkara yang akhir saya nak tekankan, bila saya umumkan persaran baru gaji bagi pejabat awam, dan sudah dia tidak mudah kerana hasil kerajaan betul menambah, tapi hutangnya 1 trilion lebih. Dan saya sebab itu sudah lihat, saya tekan sama tata kelola, jangan izinkan mana-mana pimpinan curi harta rakyat. Dan saya juga kenal pejabat awam, saudara-saudara kita semua, keluarga saudara-saudara ramai pejabat awam, 12 tahun tidak ada kajian menyeluruh dan tidak ada kenaikan gaji. Kalau saya nak naik 1-2% bagi saya tak sampai hati tengok. Saya bagi message bahawa dalam kerja ini kita harus kerja dengan serius, dengan bertanggungjawab, kerana kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bertanggungjawab akhirnya kepada rakyat, kepada Allah SWT. Tetapi bagi kerajaan haruslah ada tanggungjawab. Sebab itu saya umumkan perarasan, dan dalam sistem saya itu berbeza daripada dulu. Apa dia bedanya? Yang pengurusan atasan naik sedikit, pengurusan bawah naik banyak, supaya tidak berlaku terlalu tinggi kesenjangan. Kesenjangan itu antara dua sumber pendapatan.
Ini saya bercakap soal urusan kerajaan, bukan syarikat, termasuk TNB. Dan kos untuk 2025 adalah 10 bilion ringgit tambahan. Tetapi saya fikir dan renung, saya nak mereka kerja lebih kuat, saya lebih keras terhadap penyelewengan, kemalasan, lembab, malas atau kecurangan, rasuah. Kalau saya minta mereka kerja lebih kuat dan mau produktiviti lebih baik, hasil lebih baik, maka wajarlah saya naikkan, dan alhamdulillah disambut baik. Naik sebahagian bulan Disember, kemudian tambahan bulan Januari dan bonus bulan Februari. Ini tidak ada kena-mengena dengan TNB. Baik, walau bagus, saya ucap terima kasih kepada pengurusi dan lembaga pengarah dan pengurusan tertinggi TNB kerana bersetuju untuk menjadikan GLC pertama yang menyahut seruan kerajaan, pertama untuk menaikkan kadar gaji minimum anggota TNB, kemudian meluluskan kenaikan gaji dan pendapatan bagi seluruh warga kerja TNB. Dah. Saya lihat pengurusan dan pengurusi dan bimbang apa lagi anuan umumnya. Jadi saya syukur, alhamdulillah dapat bersama-sama. Ada beberapa program vendor, Bumi Putra, kemiskinan, perumahan mereka, semua itu harus difikirkan. Karena saya tidak nilai kejayaan TNB hanya semata-mata, walaupun penting dari segi keuntungannya, tetapi menjadi satu syarikat yang gagah, yang mencatat keuntungan, dapat menjalankan dengan berkesan dan efisien, tetapi menjaga kebajikan anak buahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.